Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk sifat-sifat bagi Rasul. Nama Ifat Sharif bin Syahrizal bernombor metrik 050785. Pendahuluan. Islam merupakan sebuah agama yang syumul serta amat menitik beratkan persoalan akhlak dan peribadi manusia. Dari segi dalaman, ia berkaitan persoalan penyucian hati yang melahirkan insan yang berhati mulia. Ia akan dijelmakan melalui tingkah laku luaran yang terhasil daripada hati yang bersih. Oleh sebab ini jugalah Rasulullah SAW diutuskan untuk umat manusia seluruhnya bagi memberi contoh dan teladan supaya peribadi baginda menjadi ikutan di samping tugas utama baginda iaitu menyeru manusia supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya Allah memilih para rasulnya untuk diberi wahyu yang wajib disampaikan kepada umat. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa para rasulnya tidak akan menyeleweng dari tugas yang telah diamanahkan. Ilmu Allah tiada kesudahan dan tiada batasnya. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tepat dan benar. Setiap orang beriman wajib mengetahui 50 hak iman iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aiman Fawaz bin Ismail. Nombor metrik 049865. Jadi pada hari ini saya akan menyambung pembentangan sahabat saya, iaitu sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama iaitu siddiq, iaitu setiap Rasul perlu bersifat siddiq iaitu jujur, dan mustahil bagi mereka bersifat dusta kerana mereka adalah teladan buat kaum yang diutuskan. Rasul juga perlu jujur dalam setiap tindak tanduk mereka, sama ada dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Setiap Rasul menyampaikan kebenaran ajaran yang diperolehi dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Bersikap jujur adalah akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap umatnya wajib mencontohi beliau dalam menjalani kehidupan seharian. Setiap keputusan, perintah dan larangan yang baginda lakukan dalam pemerintahan baginda adalah benar kerana ia adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana sebagai umat Islam kita wajib menjadikan wahyu sebagai panduan dalam hidup kita. Sewaktu usia muda, baginda sangat disukai oleh masyarakat kerana baginda berlaku adil dan jujur dengan semua orang, tidak mengira bangsa, agama atau warna kulit. Baginda juga tidak hanya membuat kebaikan dengan kata-kata sahaja, tetapi dengan perbuatan baginda sendiri. Buktinya baginda sangat dihormati oleh penduduk Mekah dan mereka menggelar baginda dengan nama Al-Amin. Sifat jujur penting bagi Rasul sejajar dengan peranannya sebagai penyeru kepada kebenaran. Malah sifat jujur menjadi sifat semula jadi fitrah setiap manusia. Sifat seterusnya, amanah. Sifat amanah Rasulullah SAW seperti sifat-sifatnya yang utama adalah lengkap dan sempurna. Bangsa Arab telah mengenali sifat amanah Rasulullah SAW sebelum baginda diutus. Mereka memberinya dengan gelaran Al-Amin yang membawa maksud orang yang terpercaya. Oleh kerana sifat Nabi Muhammad SAW yang amanah, mereka menerima keputusan baginda dalam perselisihan antara mereka dengan rela dengan ketetapan Rasulullah SAW, sebagaimana keputusan tentang peletakan Hajarul Aswad yang telah dibuat oleh baginda. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Inni lakum rasulun amin. Yang maksudnya sesungguhnya aku ini, yakni Nabi Muhammad SAW, ialah rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Surah Asy-Syura ayat 107. Ayat ini merupakan hujah yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang amanah. Seorang rasul yang dilantik hendaklah mempunyai sifat amanah dan telus. Jika seorang Nabi tidak mempunyai sifat amanah, maka status wahyu yang disampaikan akan diragui. Malah status kenabian itu sendiri diragui. Oleh itu, tidak dapat disangka lagi sifat amanah adalah sifat wajib bagi seorang Nabi. Rasul-rasul dipilih oleh Allah adalah untuk memikul satu amanah dan tanggungjawab yang besar.
Mereka diperintahkan menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang melakukan kejahatan dan kerosakan di muka bumi. Sekiranya Rasul-Rasul ini tidak amanah dan melakukan maksiat dan dosa, tentulah amanah menjadi sesuatu yang disyariatkan dan ini adalah tidak dapat diterima akal. Sekian saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan sahabat saya, iaitu sifat ketiga, sifat tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Para Rasul menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah, di mana menyampaikan itu adalah sifat yang istimewa kepada para Rasul. Mustahil bagi para Rasul untuk menyembunyikan wahyu daripada Allah. Para Rasul tetap menyampaikan wahyu walaupun menghadapi walaupun mereka menghadapi berbagai bentuk penolakan, kezaliman dan kekejaman manusia yang diseru. Next. Next. Berdasarkan dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'alu fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya, yakni dengan menyampaikan semuanya, maka jadilah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah dan petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Next. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahawa Allah memerintahkan Nabi menyampaikan apa sahaja wahyu Allah kepada manusia. Baginda mematuhinya sesuai dengan kedudukannya sebagai utusan dan pilihan Allah. Keterangan Al-Quran dan tafsiran itu membuktikan dengan jelas bahawa semua Rasul mengumumkan dengan terang dan nyata bahawa mereka menyampaikan risalah Allah dan menasihati kaum mereka. Tugas menyampaikan risalah kebenaran tidak mudah. Para Rasul memerlukan ketabahan dan keberanian yang tinggi. Justru itu dalam memikul amanah Allah yang besar ini, Rasul-Rasul sentiasa sabar dan tenang walaupun terpaksa menempuh berbagai kesusahan, halangan dan penentangan dari kaum mereka. Next. Seterusnya sifat yang keempat iaitu sifat fatanah. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang keempat ni iaitu fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana ataupun cerdas. Nabi Muhammad SAW mendapat kurniaan dari Allah dengan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang pengurus yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kecerdasan itu tidak sahaja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah semata-mata. Kecerdasan yang diberkatkan juga kerana beliau mendapat kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umat. Kerana agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh kerana itu, pemimpin yang cerdas yang mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman Allah adalah sangat diperlukan. Next. Sesuai dengan bukti-bukti Al-Quran dan berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam, beliau ialah seorang yang ummi, iaitu seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Maka dapat dikatakan bahawa fikiran Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah disentuh oleh ajaran manusia. Beliau hanya diajar oleh panduan ilahi dan menerima pengetahuan daripada Allah sendiri. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak mudah berubah dalam apa jua keadaan, baik di masa senang juga dalam keadaan susah. Baginda dapat menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana kerana beliau memimpin dengan cerdas dan mengetahui dengan jelas apa punca permasalahan
yang dihadapi serta tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umatnya. Next. Dr. Nurkhalish Majid dalam salah satu tulisannya, beliau menyatakan bahawa kejayaan kepemimpinan dan yang bijaksana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan manusia adalah demi membebaskan mereka daripada belenggu kebodohan dan kegelapan dengan landasan cinta kasih dan keimanan dan niat yang ikhlas. Sehingga pada awal Rasulullah SAW diutuskan di tengah-tengah kaum Quraisy, tujuan utama dakwah baginda adalah bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara, namun dengan kebijaksanaan Rasulullah, dasar penaklukan itu adalah untuk mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan. Adalah satu ajakan yang berdiri di bawah naungan agama Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Akmal. Seterusnya kesimpulan, iaitu jelaslah bahawa para rasul akan ciri-ciri di atas sepanjang kehidupan mereka. Oleh itu, kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersungguh-sungguh dan ikutilah apa yang dilakukan oleh baginda. Mudah-mudahan melalui pengenalan dan pengemalan sifat-sifat tersebut kita dapat meneruskan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan rahmat buat sekalian alam. Sekian itu daripada saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.